Diorang akan biarkan bangkai kuda tadi tu berjemur dekat bawah cahaya matahari. Sampailah bangkai tadi tu dia macam hancur sikit, barulah diorang kutip dan buang. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. For the first time, hari ni aku nak buat konten tentang sejarah. Hey! So ni adalah genre aku yang baru tau. Aku sebelum ni pernah juga plan nak buat konten yang ada unsur-unsur sejarah ni. So baru hari ni lah terlaksana konten yang berunsurkan sejarah. So mungkin orang yang tak suka sejarah ni dia akan fikir, alah boring ah cerita-cerita pasal sejarah ni, benda-benda dah artifak dah jadi fosil dah kan, kenapa nak kena flashback. Tapi don't worry, sebab sejarah yang aku nak cerita dekat korang ni mesti akan menarik dan tak akan boring macam yang korang baca dalam buku. Korang dah tengok title kan dekat bawah. So korang mesti dah tahu topik apa yang aku nak bahaskan pada hari ini. Apa? Yes, betul, Eropah. Sekarang ni kalau kita dengar perkataan Eropah tu, kita rasa macam gah semacam kan. Memang tak dapat dinafikan yang sebenarnya benua Eropah ni adalah sebuah tempat yang sangat-sangat cantik dan bertamadun tinggi. So daripada kartun-kartun Disney lah, kita tahu tentang tamadun barat yang satu ni. Tapi korang mesti tak akan percaya apa yang aku nak cakap ni. Bandar Eropah dulu adalah sebuah bandar yang sangat-sangat kotor dan jijik. Mesti korang tak percaya kan? Sebab kalau kita tengok movie lama Eropah, nampak diorang ni macam high class, orang yang bertamadun tinggi dan orang yang up to date kalau nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi pada hakikatnya, pada zaman tu Eropah ni merupakan sebuah bandar yang sangat-sangat kotor sampai korang pun tak akan terfikir. So without wasting any time, let's get started. Pada abad ke-18 dan 19 macam tu, bandar Eropah ni memang terkenal dengan sebuah bandar yang sangat-sangat kotor. Pada tahun 1880-an macam tu, bandar London pada ketika tu memang dipenuhi dengan puluhan ribu kuda. Kuda-kuda ni digunakan sebagai pengangkutan utama diorang. Contohnya macam diorang dari satu tempat ni nak ke tempat yang lain. Selain tu juga, kuda ni juga digunakan sebagai kegunaan harian diorang. Bila kuda dah terlalu banyak, so jalan-jalan yang dipijak oleh kuda tu akan jadi rosak. Dan jalan-jalan yang ada kat London pada masa tu boleh dikatakan kesemuanya hampir rosak. Pada tahun 1892 pula, sebanyak 300,000 kuda yang telah digunakan dekat London. Punyalah banyak guys. So bila kuda dah banyak, taik dia pun banyak. Taik kuda ni bersepah-sepah dekat jalan. Sampaikan pihak berkuasa ni terpaksa upah budak-budak yang umur 12 tahun hingga ke 14 tahun untuk kutip taik-taik kuda tadi. Najis-najis kuda yang diorang kutip ni boleh mencecah 1000 tan satu hari. Yang tu cerita pasal kuda dan taik dia. So macam mana pula kalau kuda tu dah mati? Yang ni bagi aku agak jijik sikit. Hopefully korang yang tengah makan tu bolehlah kot stop kejap. Kang termuntah pula bila korang dengar cerita aku ni. Bila ada kuda yang mati ni, diorang tak akan buang. Diorang akan biarkan bangkai kuda tadi tu berjemur dekat bawah cahaya matahari. Sampailah bangkai tadi tu dia macam hancur sikit, barulah diorang kutip dan buang. Sebab apa diorang tak terus buang kuda tadi lepas kuda tu mati? Kenapa nak kena biarkan dekat tengah-tengah jalan macam tu? Sebabnya kuda tadi tu kan berat. So diorang biarkanlah bangkai tu reput dulu dan kemudian barulah diorang kutip. Jadi bila bangkai tu dah reput, barulah diorang ni senang nak kutip buang. Sangat-sangat disgusting. Selain cerita pasal najis kuda, ada juga najis-najis daripada haiwan lain macam babi dan juga najis manusia. Orang kata pada zaman tu, even cuaca pada hari tu cerah, tak ada hujan, so memang terang benderang. Korang akan nampak jalan dekat sana berbecak dengan air. Nak tahu air apa? Bukan air hujan, tapi air kencing daripada babi tadi dan juga manusia. Disebabkan jalan tu basah kerana air kencing, pihak atasan terpaksa turap jalan tadi dengan menggunakan kayu. Lepas tu pula ada pula masalah baru yang timbul. Lepas jalan tadi kena turap, bila jalan tu kena turap dengan kayu, ada pula bau amonia yang keluar daripada jalan tadi. Bau tu pula memang sangat-sangat kuat dan hancing. Sampaikan owner-owner kedai yang ada kat tepi jalan tu mengadu yang kedai dorang ni ataupun warna kedai dorang ni luntur disebabkan amonia tu. Korang bayangkan, time cuaca elok pun keadaan kat situ memang sangat-sangat kotor. Bayangkan pula bila waktu hujan. Aku rasa dah boleh kembang tekak, aku dah terbayang dah suasana kat sana.
Sungai Thames yang ada dekat London pada masa dulu sangatlah kotor kalau dibandingkan pada zaman sekarang. Sungai ni dulu keperluan penting bagi penduduk dekat sana. Pada abad ke-18 dan 19, Sungai Thames memang tercemar teruk. Sungai tadi tercemar dengan bahan buangan daripada kilang, bahan kimia, taik kuda, bangkai binatang macam anjing, kucing dan juga sampah sarap. Memang sungai tu sangat-sangat kotor dan tak bersih dan tak selamat untuk digunakan. Bau sungai tu tak payah cakap lah, memang berbau. Ada satu cerita yang mana pada masa tu Perdana Menteri Britain pada tahun 1858 dia ni nak termuntah bila dia terbau bau sungai tadi. Korang bayangkanlah betapa busuknya sungai tadi tu sampaikan siapa yang lalu berdekatan dengan sungai tu terpaksa tutup hidung diorang dengan kain. Kalau sungai dah kotor, korang bayangkan pula longkang-longkang yang ada dekat bandar Eropah sana. Masa abad tu tak payah cakap lah, sungai pun kotor, jalan pun kotor, longkang apatah lagi. Longkang-longkang yang ada kat sana tu bertakung dan penuh dengan najis-najis diorang sendiri. Ada juga ni penjual-penjual daging yang membuang sisa daging diorang dekat dalam longkang macam tu je. Disebabkan kawasan diorang ni tercemar teruk, diorang ni banyak dapat penyakit, contohnya macam penyakit kolera. Orang pada zaman dulu dia tak ada toilet proper macam kita. Kalau toilet kita of course lah dah ada mangkuk jamban, ada flush apa semua. So diorang ni akan berak dekat satu tempat yang diorang ni dah korek lubang. Lubang tadi tu pula akan ada saluran supaya air najis tadi tu boleh mengalir dan menyerap masuk ke dalam tanah. So kalau ada sisa-sisa tahi kat dalam tu, akan ada pula pekerja yang akan kutip najis-najis diorang. Biasanya orang yang kutip najis ni adalah orang yang buat part time, orang yang nak cari duit lebih. Pekerja tadi pula dia akan kutip najis-najis diorang ni pada waktu malam je. Waktu siang diorang tak akan kutip. Sebabnya bila waktu siang kan ramai orang yang akan keluar. Jadi bila diorang kutip waktu tu nanti akan mengganggulah ketenteraman rakyat sejagat dekat sana sebab bau dia yang tersangat wangi. Lepas tu taik tadi tu akan dibawa keluar bandar dan akan dijual kepada petani. So petani-petani tadi pula akan gunakan taik tadi tu sebagai baja untuk tanaman diorang. Mesti subuh kan saya diorang guna taik manusia. Selain buang najis dekat dalam lubang tadi, ada juga ni yang buang najis kot tingkap. Nanya Pak Karim kalau ada orang lalu lepas terkena taik dia pula. Korang pernah tengok kan orang perempuan barat pada zaman abad ke-19 tu pakai payung. Diorang ni mostly berpayung bukan nak disebabkan nak lindung diri diorang daripada panas ataupun hujan, tapi sebabnya diorang nak elak daripada terkena curahan najis yang orang buang dekat tingkap-tingkap rumah diorang. So itulah fungsi utama payung tadi tu pada zaman tu. Jadi nak elakkan masalah ni berlanjutan, jadi penduduk dekat sana hanya dibenarkan buang najis diorang ni daripada pukul 10 malam sampailah ke 7 pagi esok. Dan si pembuang najis tadi tu kena jerit perkataan Gardilo, iaitu jaga-jaga air. So bila dia jerit tu, at least orang dengar lah yang dia tu nak buang najis je dekat tingkap, dan orang tu sempatlah selamatkan diri dia daripada terkena benda tu lah. Manakala dalam tandas diorang dulu ni tak ada macam kita, macam aku kata mangkuk jamban apa semua, tak ada. Yang ada cumalah baldi. Baldi tadi tu pula bukan isi air tapi najis diorang. So bila baldi tu dah penuh dengan najis, diorang akan angkat buang lah. Aku nak cerita pula tentang kubur diorang. Kalau korang nak tahu, kubur diorang pada masa tu memang sangat-sangat busuk. Sebabnya liang lahat dekat sana tak ditutup, even ada mayat dekat dalam tu. Liang lahat tadi pula bukan untuk seorang mayat, tapi ramai. So selagi liang lahat tu tak penuh, selagi itulah liang lahat tu akan dibiarkan terbuka. Liang lahat tadi pula bukan sejenis liang lahat yang kecil, tapi sebuah liang lahat yang sangat-sangat besar yang boleh memuatkan ramai mayat kat dalam tu. Biasanya liang lahat tadi diorang akan gunakan untuk penduduk yang miskin. Mayat tadi tu akan disusun secara bersebelahan dan mengikut barisan. So bila dah penuh mayat dalam liang lahat tu, barulah diorang ni akan tutup. Selagi tak tutup, selagi itulah penduduk yang ada kat sana yang lalu berdekatan dengan kubur tadi tu akan bau mayat yang keluar daripada liang lahat tadi. Okay guys, apa pendapat korang tentang peradaban bandar Eropah yang sangat-sangat dibanggakan orang, tapi hakikatnya merupakan sebuah bandar yang sangat-sangat jijik dan menggelikan? Sebenarnya banyak lagi detail-detail tentang apa yang terjadi dekat sana. Cuma aku boleh senaraikan separuh lah. Kan kalau aku cerita panjang dah jadi filem kan. So aku pendekkan. Mungkin kalau aku rajin ataupun korang minta ke apa ke, tengoklah. Mungkin akan ada part 2 ke untuk aku habiskan apa lagi yang boleh menggelikan tekak kita, yang boleh mengembangkan tekak kita bila kita terbayang keadaan dekat sana. So just komen dekat bawah lah. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, sebab channel aku akan menyajikan cerita-cerita yang sangat-sangat menarik
pada setiap minggu, iaitu cerita crime, cerita misteri dan juga mungkin ada sejarah dan juga reaction. So korang pasti tak akan boring bila tengok channel aku. Dan korang boleh juga follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat description box. So pergi je follow aku, easy, sangat-sangat easy. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.